Selamat pagi, salam sejahtera. Berita yang baru kita terima beberapa menit yang lepas amat mengejutkan Malaysia, dan tahniah kepada Mahkamah Persekutuan atas keputusan yang aku jangka telah menggame overkan Najib. Keputusan ini pasti akan memberi tamparan yang luar biasa kepada Najib dan memberi satu kekecewaan yang mungkin tahapnya tahap Dewa Kayangan tingkat 12 kepada Najib. Apa yang berlaku hari ini, baru sebentar tadi, beberapa menit yang lepas, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Najib untuk memasukkan bukti baharu dalam kes perbicaraan atau rayuan di Mahkamah Persekutuan melibatkan dana SRC 42 juta, denda 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta. Bagi yang tak tahu lagi, ini adalah keputusan terkini daripada Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti baru. Ini bukan fitnah, ini bukan cerita kosong, tapi Mahkamah telah menolak permohonan Najib. Keputusan ini dibuat sebulat suara oleh 5 hakim yang mendengarnya. Jadi keputusan sebulat suara bermaksud kelima-lima hakim ini telah pun memahami dan mengambil keputusan yang sama. 100% hakim ini menolak rayuan Najib. Mereka berkata, ketua hakim yang menjadi ketua di dalam pendengar ini, yaitu Tengku Maimunah, mengatakan bahawa bukti yang mau dimasukkan oleh Najib itu adalah bukti yang tidak relevan berkaitan dengan kes SRC internasional. Selain daripada itu, Tengku Maimunah juga mengatakan bahawa bukti yang cuba dimasukkan oleh Najib itu tidak ada kaitan dengan perbicaraannya. Jadi lepas ini aku pun tak tahulah apa nasib yang akan menimpa Najib, kerana satu-satunya harapan Najib untuk dapat memenangi perbicaraan ini adalah untuk menambah menambah bukti baru dengan andaian dapat membuat perbicaraan semula. Tapi nampaknya mahkamah bukan sebarang mahkamah, hakim bukan sebarang hakim, hakimnya luar biasa, dan mereka sendiri telah membuat keputusan sebulat suara menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti baharu tersebut. Kata pepatah seperti yang Rafizi Ramli katakan di dalam TikToknya, hujahan Najib untuk memasukkan bukti baharu itu adalah lemah, kerana sepatutnya Najib mahu melepaskan diri, mahu menambah bukti baru. Dia bukan berkaitan dengan sepatutnya bukan berkaitan dengan Hakim Muhammad Nazlan, kerana ia tiada kaitan dengan kesnya. Sepatutnya kalau ada perkara yang mau dimasukkan, bukti baru dimasukkan oleh Najib, ia mestilah bukti baru yang menunjukkan, pertama, uang yang diterima melalui SRC internasional itu tidak pernah masuk ke dalam akaun Najib. Itu bukti baru yang akan menjadi satu yang relevan dan berkaitan. Kedua, Najib perlu memasukkan bukti baru yang boleh membuktikan bahawa Najib tidak membelanjakan uang yang dimasukkan dalam akaunnya itu untuk kepentingan diri. Kalau ada bukti yang Najib boleh masukkan, bukti baru seperti itu, itulah bukti yang boleh diterima oleh mahkamah, dan itulah bukti yang relevan, bukannya memasukkan bukti yang tidak relevan. Yang ketiga, kalau ada bukti bahawa Najib menerima uang SRC itu adalah daripada daripada derma. Kalau ada bukti daripada derma, itu boleh dimasukkan dalam perbicaraan Najib. Maka kalau itulah yang Najib berikan kepada Mahkamah Persekutuan, kepada hakim, aku percaya hakim-hakim akan menerima dengan sebulat suara. Tetapi nampaknya apa yang diberikan oleh Najib itu memang tidak ada kaitan langsung dengan kesnya, tidak relevan langsung dengan kesnya, kerana hakim sebulat suara menolaknya. Dan seperti dalam video Rafizi di TikTok juga, beliau memberikan satu analogi, perumpamaan atau perbandingan kes Najib dengan
Hakim Nazlan. Beliau mengatakan, Rafizi mengatakan bahawa Najib ini sepertinya seorang yang seperti penjual ayam. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Dan tiba-tiba pula mentang-mentang lah hakim seorang yang menjual nasi lemak ini pernah membeli ayam daripada seseorang, maka salahlah salahlah si pembeli telur tersebut. Lebih kurang begitulah. Itulah perbandingan yang dinyatakan oleh Rafizi. Apa pendapat kamu tentang isu ini? Aku fikir mungkin nasib Najib akan berubah lagi selepas ini. Ialah kan, dengan satu-satunya harapan Najib untuk lepas daripada hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta ini, iaitu cuba memesongkan, cuba mengaitkan pula dengan Hakim Muhammad Nazlan, akhirnya ditolak oleh mahkamah. Aku gembira sebenarnya kerana dengan ini dapat menaikkan semula integriti hakim kehakiman yang ada di Malaysia, dan tidaklah senang-senang integriti hakim dipertikaikan. Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Bye-bye. Rayuan terakhir Najib, ini laporan langsung yang kita terima daripada Kompleks Kehakiman, Istana Kehakiman di Kuala Lumpur, mengatakan bahawa Najib kini berada di perkarangan mahkamah tersebut. Namun yang menggemparkan kita semua, yang membuatkan kita sadu dan duka adalah apabila laporan berita harian online menulis hanya segelintir penyokong Najib yang datang, dan kelihatan perkarangan Istana Kehakiman lengang daripada kehadiran penyokong. Hanya datang sebilangan kecil penyokong Najib yang memberikan sokongan moral kepada Najib, walaupun sebelum ini dalam tulisan Najib di Facebook beliau mengatakan bahawa perlu ada solidariti, himpunan solidariti bagi menyokong beliau, memberikan sokongan moral kepada Najib dalam kes rayuannya di SRC Internasional di Mahkamah Persekutuan hari ini. Dan ada 3 isu yang kita nak kongsi pada pagi ini tentang perjalanan kes membabitkan SRC Internasional dengan denda 210 juta dan penjara 12 tahun ini. Yang pertama sekali, 5 hakim yang akan mendengar rayuan Najib diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Selain daripada itu, yang lebih membawakan kita perhatian penuh adalah tentang rayuan Najib untuk rayuan sekali lagi Najib dalam bentuk lisan untuk memasukkan kebenaran permohonan, kebenaran untuk memasukkan semula rayuan untuk memasukkan bukti baru dalam penghakiman atau dalam kes ini. Kes ini ada berkaitan dengan kepentingan hakim semasa di Mahkamah Tinggi, iaitu Muhammad Nazlan, yang menurut Najib mempunyai kepentingan dalam menubuhkan SRC dengan Maybank. Tetapi sebelum ini, mahkamah telah menolak, mahkamah rayuan menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti baharu tersebut. Jadi hari ini Najib sekali lagi memohon secara lisan melalui Mahkamah Persekutuan supaya bukti baharu itu diterima. Selain daripada itu, yang kita terima juga adalah mengatakan bahawa Najib akan berusaha bebas daripada penjara 12 tahun dan denda 210 juta itu dengan mengemukakan 94 alasan mengapa Najib patut dilepaskan. Dan kalau kamu masih ingat, sebelum ini di Mahkamah Persekutuan lebih banyak, di Mahkamah Rayuan lebih banyak alasan yang dikemukakan oleh Najib, namun tidak satu pun diterima oleh Mahkamah Rayuan. Bahkan ketiga-tiga hakim yang mendengar di Mahkamah Rayuan menetapkan dan tetap meneruskan hukuman Najib. Ini kan pula 94 alasan yang menurut Najib kekhilafan mahkamah. Selain itu, isu yang lebih menarik perhatian kita adalah sejauh mana kesediaan pasukan peguam Najib yang diketuai oleh Zaid Ibrahim untuk mengambil masa yang singkat selama 10 hari ini untuk memenangkan Najib, kerana dalam perbicaraan yang sudah mengambil 2 tahun setengah ini,
pun boleh kalah apakan pula dalam masa tidak sampai sebulan untuk bersedia membaca pelbagai jenis dokumen dan sebagainya. Mampukah Najib untuk menang pula dalam kes rayuan di Mahkamah Persekutuan ini? Dan yang lebih menarik lagi ialah Najib akan mendahulukan rayuan tersebut sebelum pendengaran kes utama Najib, rayuan utama Najib, iaitu mengenepikan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Laporan juga kita terima mengatakan bahawa Najib sudah bersedia untuk berada di dalam mahkamah tersebut. Sekian dulu perkembangan untuk kes Najib buat masa ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda. Adakah Najib akan berjaya melalui pasukan peguamnya? Dan seperti yang dilaporkan dalam media baru-baru ini, benarkah pasukan peguam Najib, yaitu yang baru ini, akan menarik diri sekiranya permohonan rayuan penangguhan Najib ditolak, atau dengan kata lain, pendengaran kes Najib ini diteruskan? Menurut laporan itu, kalau kes ini, pendengaran ini diteruskan, pasukan pembelaan Najib akan menarik diri daripada meneruskan mewakili Najib. Sekiranya itu dibuat, apakah ini adalah strategi baru Najib, ataupun memang benar-benar pasukan peguam itu memang tak larat lagi nak bantu Najib kerana kekurangan masa? Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan pagi tadi, beliau kata, selamat maju jaya kepada Najib, semoga keadilan dapat diperjuangkan untuk Najib, dan beliau kata semoga mencukupi masa yang ada, semoga dapat mencukupi untuk bersedia. Aku fikir masa yang Najib ada amatlah singkat, dengan ditambah pula mahkamah sebelum ini, di mahkamah rayuan 3 sebulat suara, dan di mahkamah mahkamah tinggi seorang. Jadi aku fikir sukar untuk Najib mungkin mempertahankan diri kerana masa yang amat singkat, hanya ada 10 hari untuk persediaan dan 10 hari untuk berjuang habis-habisan. Apakah Najib akan masuk penjara selepas ini? Kita akan ketahuinya tak lama lagi. Dan yang paling penting, adakah permohonan penangguhan Najib memohon untuk ditangguhkan pendengaran perbicaraan itu hari ini akan didengar dan dilayan oleh Mahkamah Persekutuan? Kita tunggulah nanti, dalam beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi aku akan bagi kamu update terkini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.